Right, so semua kita mula jadi Assalamualaikum, selamat malam. Okay, yes, tapi good evening. Okay, kepada semua, kita nak sambung topik minggu lepas. Okay, so minggu lepas kita dah belajar pasal concave lens. Okay, so kita belajar cara nak lukis guna yang KFC tu. Alright, tapi hari ni kelas rasanya pendek je kot sebab kita just nak belajar pasal concave lens. Okay, ataupun kata cekung. Alright, tapi apa-apa pun sebelum kita betul-betul mula pasal concave tu, right, cikgu nak buat revision sikit lah pasal yang kita belajar last week. Okay, just in case macam korang dah lupa ke apa, sebab kalau yang concave tu pun, kita still akan guna the same method as last week. Okay, KFC juga. Alright, so kalau macam minggu lepas tu macam korang terlepas ataupun tak tengok video tu, memang sangkut lah hari ni. So kita akan recap dulu, tapi tak panjang, kita buat sekali lalu je lah. Right, so macam biasa siapa faham boleh cakap faham, and then kalau ada soalan boleh tanya, dan kalau cikgu minta respon, minta korang respon lah. Alright, so setakat ni boleh ikut lagi ke? Faham ke apa yang cikgu cakap? Alright, nice. Okay, thank you atas kerjasama semua. Alright, so anyway, last week, kalau korang masih ingat, apa teknik yang kita belajar untuk lukis lens? Kita dah sebut dah tadi sebenarnya, tapi apa nama teknik tu? 3 huruf je. Yes. Right, by the way, disclaimer lagi sekali ni bukan cikgu yang reka teknik ni macam cikgu tak sebijak ini Right, so basically yang buat benda ni yang cikgu tahulah, cikgu tak tahu the original punya idea siapa punya, tapi cikgu belajar daripada SPM Flix kalau tak silap, dan kalau tak salah nama cikgu tu adalah cikgu Nicole. So terima kasih cikgu. Right, so anyway, marilah kita sambung belajar. Right, so teknik tu nama dia adalah K, F dan C. Right, so K ni apa dia korang? Alright, yes. Thank you. Alright, so K adalah kotak. Alright, lepas tu F adalah focus. C is center. Alright, so kotak tu kotak lah. Focus tu adalah focal point ataupun titik fokus. Alright, so titik fokus tu adalah dekat mana line tu akan fokus. Alright, tak apa tu nanti. Lepas tu center tu adalah kat tengah-tengah ni. Alright, so katakanlah kita buat macam ni. Katakanlah ni adalah F. Ni adalah F. Sekejap. Okay. Alright, so first kita buat kotak. So ni kotak kita. Lepas tu dia lalu F. Okay, lepas tu dia lalu C. Yes, jauhnya. Okay, sekejap buat sekali lagi. Sekejap kita cari gambar yang look sikit. Okay, better. Right, so first kita buat kotak. Lepas tu dia lalu F. Right, lepas tu dia lalu C. Alright, so kalau korang tengok dekat sini, apakah ciri-ciri dia? Apakah ciri-ciri image? Kalau siapa yang masih ingat? Yes. Right, Mazni okay. JY, yes, sure. Betul-betul. Alright. Lagi-lagi. Share. Semua orang try. Nanti ingat kalau tulis. Alright, so kalau korang tengok,
dia adalah sekejap. Okay. So, kalau korang perasan, dia adalah antara F dengan 2F kan? So, ini dia punya jawapan. Alright, tu cara nak tengok. Cikgu lupa nak bagi benda ni last week dekat dalam group. Tak apalah, nanti cikgu bagi. Tapi point dia adalah, kalau objek korang antara F dengan 2F, cari dekat gambar kat bawah ni. Mana antara F dengan 2F? So, yang ni kan? So, sepatutnya ciri-ciri dia adalah real. Alright, inverted dan juga magnified. Magnified. Alright, kita tulis bahasa Melayu kat sebelah dia. Real tu nyata. Inverted tu songsang. Alright, dan juga magnified tu lagi besar. Alright, so besar tu memang nampak besar. Alright, songsang sebab seorang arrow dekat atas, seorang lagi arrow dekat bawah. Itu maksud songsang. Alright, so nyata ataupun real adalah bila lens kat tengah-tengah. Tapi objek dekat satu side. Okay, image dekat lagi satu side. Alright, so ini just recap. Tapi buat masa ni okay ke? Semua orang boleh follow lagi? Lebih besar. Okay, kepada sesiapa yang bertanya, dia adalah lebih besar. Alright, done. So, lagi satu kita try. Kita buat lagi dua lah. Kita buat lagi dua. Alright, so sekarang ni, dekat sini, cuba korang buat sendiri. Cuba korang test sendiri dekat atas kertas. Cuba test. Cikgu bagi masa 3 minit untuk korang sketch. Lepas tu kita akan lukis kat sini. Lepas tu korang tengok sama tak dengan jawapan korang. Alright, try. Cikgu bagi 3 minit Sementara tu kalau ada sesiapa nak tanya soalan, boleh tanya soalan juga. Alright, so kebanyakannya dah hantar dah pun jawapan. Alright, so kita try tengok. Itulah cikgu cakap, kalau lah dia tak minta lukis. Alright, kalau korang hafal yang bawah ni, settle dah. Alright, benda dah settle. Okay, tapi kalau dia suruh korang lukis, kenalah lukis. Alright, so macam biasa, K, F, C. So first buat kotak. Right, lepas tu lalu F. Wow. Sekali lagi Lalu F, yes. Dekatlah tu. Right, lepas tu C, center. Right, so sepatutnya, okay sebab lukisan cikgu pelik sikit. Kita buat elok sikit. Sepatutnya korang akan dapat lagi kecil. Kita try sekali lagi. Bolehlah. Alright, so kalau tengok kat sini, objek dekat belah kiri. Tapi image dekat belah kanan. So dia adalah nyata. Nyata adalah real. Alright, lepas tu seorang nak panah ke atas. Seorang nak panah ke bawah. So itu adalah inverted. Alright, lepas tu kalau korang tengok size dia kecil. So diminished. Ataupun okay, ataupun satu lagi adalah nyata, songsang dan juga kecil. Alright, tadi ada orang tanya soalan, kalaulah dia bertemu dekat bawah, confirm ke dia inverted? Alright, dia macam ni tau, bukan masalah dia bertemu dekat bawah atau dia bertemu kat atas. Okay, isu dia adalah anak panah seorang kat atas, anak panah seorang kat bawah. Right, cikgu bagi situation Katakanlah cikgu kata lukisan ni macam ni. Nampak? Anak panah kat bawah. So, kalau kita buat kotak, ni kotak kita. Kotak, lalu F. Right, lepas tu lalu C. So nampak tak? Sekarang ni dia bertemu kat atas. Sekarang cikgu nak tanya, adakah ni songsang ataupun nyata? Korang rasa songsang atau nyata? What? Songsang ke ataupun tegak? Upright ke inverted? Alright, so dalam kes ni dia still songsang walaupun anak panah tu ke atas. Walaupun dia bertemu dekat atas. Alright, still inverted. Why? Sebab point dia bukan masalah dia bertemu kat atas atau kat bawah. Alright, tetapi
Okay, seorang tunjuk bawah, seorang lagi tunjuk atas. Itu maksud dia. Alright, so itulah yang cuba saya sampaikan. Alright, so sekejap ada satu soalan yang hari tu keluar kuis tapi ramai yang tak dapat jawab benda ni. Alright, cikgu nak tanya sekejap Kalau lah kita buat, sekejap. Macam mana Okay. Alright, tengok. Ni objek. Okay. Kita belajar K, F dengan C. Alright, kita belajar lepas buat K, kita akan dapat F. Maksudnya lepas buat kotak, dia akan lalu F. Tapi, kalau, tengok soalan ni, tengok gambar ni, garisan nombor 3 je. Okay, garisan nombor 3 dia tak ada kotak. Tengok dalam gambar ni tak ada kotak pun. Tapi garisan nombor 3 dia lalu F dulu. So, rasa-rasa selepas tu dapat apa? Cikgu ulang soalan Kita belajar mula-mula kita buat kotak, lepas kotak kita dapat F. Tapi dalam gambar ni dia tak ada kotak, terus F. Selepas F dia buat apa? Sekejap. Okay, cikgu bagi masa seminit kau korang tengah menaik. Alright. So, cikgu bagi tahu kalau lepas K sepatutnya F. Alright. So, kalau F dulu jadinya dia akan jadi K. Maksud dia tengok ni F kan. Dari sini dia akan jadi kotak. Nampak tak? Kotak. Alright, dia jadi terbalik. Sebab tu cikgu cakap KFC ni boleh pakai. Even cermin pun boleh pakai KFC tetapi dia modified. Alright, so cara dia modified adalah selama ni kita belajar lepas K pergi ke F. Tapi dalam kes ni sebab dia lalu F dulu, dia akan pergi buat K. Alright, so dalam kes ni dia lalu F, dia akan buat K. Faham ke maksud cikgu? Daripada F, dia buat kotak pula. Faham Alright, by the way, sebenarnya kan gambar ni sama je. Kejap cikgu kita pinjam gambar ni tadi. Right, kalau korang perasan, tengok kita try kat sini. Okay, kalau korang perasan, kalau lah kita buat objek kat sini. Right, so ni kotak, lalu F. Alright, lepas tu lalu F. Lalu C. Lepas tu kita dapat image kat sini. Okay, so inilah KFC kita. Alright, tapi sebenarnya, tengok kalau lah kita jadikan ni objek. Maksudnya ni objek, jadi kita tengok kotak. Alright, lepas tu lalu F kan. Nampak tak? Still dapat benda yang sama. Ini maksud cikgu line yang kalau kita ambil ini sebagai objek balik, nampak tak? Sekejap kita tukar warna. Ini dah jadi F lepas tu K. Maksudnya F lepas tu K. Alright, so sebenarnya sama je, korang boleh terbalikkan sebab tu selama ni cikgu cakap arrow ni sangat penting. Alright, sebab kalau korang tak tulis arrow, kita tak tahu mana original, mana akhir. Alright, sekejap cikgu ulang balik untuk yang ni Kalau siapa yang dah faham tak apa, tapi cikgu ulang lagi sekali. Right, so sekarang ni korang imagine korang ada objek kat sini. Alright, so objek ni sepatutnya buat kotak K, lepas tu F. Okay, lepas tu C. Ini adalah bila kita buat arrow macam ni and then kita dapat image dekat belah kanan. Okay, sekarang ni kita terbalikkan. Maksudnya yang belah kanan ni pula jadi kita punya objek, ni pula kita jadikan image kita. So, cikgu guna line warna biru pula So, kotak. Okay, lepas tu lalu F. Okay, nampak tak arrow dia dah tak sama. Sebab tu arrow tu penting. Lepas tu lalu tengah. Still dapat benda yang sama. Alright, so objek dengan image korang boleh terbalik-terbalikkan mana dulu dan mana kemudian. Yang penting arrow tu kena betul. Alright.
faham ke apa yang cuba cikgu sampaikan ni? Right, faham Okay. Nanti korang buat latihan, korang akan perasan banyak cara dia boleh tanya lah. Alright. So, sampailah masanya kita ke kita punya lens. Okay. Inilah sebenarnya yang kita nak buat hari ni. Ini je tau sebenarnya yang kita nak buat hari ni. Alright. So, ni lens. Kita belajar cara nak lukis adalah KFC. Sama je sebenarnya. Alright, KFC. So sekarang ni, first, K. Alright. Tapi, sebelum tu nak tanya, katakanlah ni, apa nama lens ni? Yang cikgu baru lukis ni. Okay, kepada siapa yang ada masalah untuk ingat nama benda ni, okay, bahasa Inggeris je macam tak make sense sangat kot. Convex, alright, convex. Okay, dia adalah convex. Tapi bahasa Melayu dia adalah, oh tengok, dia nampak macam cembung, dia nama dia cembung sebab dia kembung. Alright, dia adalah cembung sebab dia kembung. Yang ini, okay, yang belah kanan ni adalah cekung sebab dia cengkung. Alright, okay, anyway, kalaulah cembung ni ataupun convex ni, light masuk. Right, kita lukis light masuk. Bila light masuk, dekat kawasan belakang dia ni, light akan fokus ke ataupun capah? Converge ke diverge? Menumpu ke ataupun membesar? Yes, Amalia, betul tu. Betul tu Mazni. Korang bayangkan macam ni. Ini, okay, bayangkan magnifying glass. Kanta pembesar. Okay, kalau korang letak kanta pembesar bawah matahari, macam mana cahaya keluar daripada kanta tu? Macam mana rupa dia? Makin kecil ke makin besar? Okay, jap, pause. Bukannya image tau, maksudnya bukannya tengok semut makin besar atau makin kecil tau. Okay, maksud cikgu macam ni. Okay, jom kita lukis. Ni matahari. Right, ni matahari. So, matahari ni kan dia keluarkan cahaya kan. Lepas tu awak main kanta pembesar kat sini. Cahaya, apa yang cahaya akan buat? Cahaya akan, macam ni kan. Dia akan kecilkan. So, point cikgu adalah, untuk convex, dia akan fokus. Alright, just ingat convex akan fokus. Alright, so kalau convex ni ataupun kanta cembung ni dia fokus ataupun converge, dia menumpu. So kalau kanta cekung dia terbalik, dia akan diverge. Right, so sekarang ni kita padam balik. Tengok macam mana cara nak lukis kalau dia diverge. First kali adalah tadi kita dah lukis kotak. KFC So first kita lukis kotak. Alright, so dia akan keluar tau. Dia akan keluar. Tetapi ingat lepas kotak kan F kan. So dia tak boleh macam ni. Salah. Sebab ini maksudnya dia menumpu. So dia akan keluar. Ini baru betul. Tapi keluar tu as if dia datang daripada F. Right, cikgu ulang balik. Sekarang ni kita dah ada kotak. Selepas kotak, kita nak buat fokus. Tetapi ini adalah kanta cekung. So, dia tak boleh fokus macam ni. Salah. Alright, so dia akan capah. Dia akan keluar. Alright, tapi keluar dia tu, korang still ambil F juga. Cuma F dia belah kiri. Nampak tak? Nampak tak? Dia still kotak. Lepas tu still lalu F. Tapi F dia tu datang dari F. Macam tu lah lebih kurang. Alright, lepas F, C. So, C still kat tengah-tengah ni. Alright, so image dia adalah dekat sini. Tak apa, sekejap lagi cikgu repeat kalau tak ni, tak dapat. Tapi, yes, tu image dia.
Alright, sebelum cikgu repeat, tengok dulu. Image dia, apa karakteristik image dia? Alright, so kita tengok macam mana cara nak tengok dia. Okay, jap sabar. Ada orang nak menulis lagi. Okay, type dulu. Okay, tak ada. So, cara nak tengok dia adalah, first kali, kita tengok dia same side ke atau opposite side. So, objek dekat sini. Image pun dekat sini. Maksudnya dia same side. Dekat kawasan yang sama. So, kita dah belajar. Kalau kawasan yang sama, maksudnya dia adalah maya ataupun virtual. Alright. Lepas tu, kita tengok anak panah ni ke atas. Anak panah ni pun ke atas juga. So, upright. Sekejap. Upright adalah tegak. Right. Satu lagi adalah size. So, size dia makin kecil. So, kecil, dikecilkan, diminish. Alright. So, bagi cikgu repeat dulu Cikgu repeat sekejap. Okay, kita padam dulu, kita try lukis. Lagi sekali gambar yang sama. Okay. So, first kali adalah untuk gambar ni sama je konsep dia, kita buat K, F dengan C. So, first kita buat kotak. Alright, lepas tu F. Tapi F korang tak boleh pergi sini sebab ini adalah kanta cekung. So, padam balik. Alright. So, F, kalau korang pakai pembaris kan, ambil pembaris, sambungkan diorang ni. Daripada titik F ni dengan benda ni. Sambungkan tapi putus-putus dulu. Alright, lepas tu buat straight. Nampak tak? So, itu kita punya F. Alright, dan last kali adalah C. C dekat tengah ni. Macam biasalah. So, ni kita punya C. Alright, so kita punya image adalah tu dekat tengah-tengah tu. Alright, kita punya image. Right. So, ini adalah VUD. Alright, tapi kalau korang perasan, kalau kanta cembung, ada banyak garis, ada banyak ciri-ciri. Okay, kat bawah ni kan untuk kanta cembung banyak ciri-ciri. Tapi untuk kanta cekung, ada satu je. Kenapa? Sebab kat mana-mana pun korang lukis, korang still akan dapat image yang sama. Maksudnya korang still akan dapat virtual, upright and diminished. Okay, korang still akan dapat maya, tegak dan kecil. Right, kita test. Cuba korang buat jap, tapi kali ni 2F kan. Cuba buat sendiri. Lukis tau. Jangan ambil je jawapan ni. Jawapan ni memanglah dah betul dah. Alright, cuba lukis dekat sini. Okay, bukan yang ni tau. Yang ni. Cuba lukis sekejap. Cuba lukis sendiri. Try jap method KFC tadi. Boleh tak? Kejap lagi kita discuss. Buat sekejap. Cikgu bagi masa 3 minit Kalau dah bagi tahu. Rasa ramai yang dah buat kot. Right, so kita buat Sekejap. Padam. Alah, ada pula benda ni. Okay, abaikan dia. Right, so kita buat besar sikit lah. Alright, KFC macam biasa. KFC. So, first kita buat kotak. So, kotak. Alright. So, sepatutnya F kan? Okay, so F kita buat macam ni. Right, lepas tu C. C kat sini. Lalu, tengah ni. Alright. So, korang dapatlah image kat sini. So, kalau kita tengok kat sini, still virtual, upright dan diminished. Okay, ataupun maya, tegak dan kecil. Alright, sama ke dengan apa yang korang dapat tadi? Alright, bagus. Alright, so alang-alang, sekejap sebab
Alang-alang kita dah di sini, kita nak buat lagi satu. Okey, bukan lukisan tau. Hari tu kita dah belajar kan kira-kira. 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Alright, so sekejap kita try buat satu soalan, nak tengok korang ingat lagi ke tidak. Soalan sama je sebab cikgu tak ada soalan lain sebenarnya. Sekejap Right, cuba try yang ni sebab hari ni kita buat concave kan. Try buat jap. Siapa yang masih ingat jawapan daripada minggu lepas, lupakan sekejap, try buat balik. Alright, so kita try buat sama-sama. So sekarang ni 1 per F sama dengan 1 per U tambah 1 per V. Alright, so kalau kita tengok F kita adalah ni sahaja. So kalau itu sahaja F kita adalah 15. Mana tahu sebab 21 tolak 6. Alright, so kita pun tulislah 1 per 15. Okay, tulis je dulu nombor dia. Right, 1 per U. U tu objek kan? So objek kita sini ke sini. So 21 cm. So 1 per 21 tambah V. V yang kita nak cari. Right, tetapi sekarang ni jangan lupa. Kita sekarang tengah buat kanta cekung. Okay, kanta cekung adalah concave. So negatif. Negatif 1 over 15 equals to 1 over 21 plus 1 over V. Okay, tapi V pun negatif juga. Right, so negatif. Tulislah negatif kat situ. So, pakailah kalkulator korang. Negatif 1 per 15 tolak 1 per 21 sama dengan negatif 4 over 35. Right, sama dengan negatif 1 over V. Potong negatif. So korang akan dapat 4 over 35 dapat 1 over V. So V terbalikkan value 35 over 4. So korang akan dapat 8.75 cm. Alright, itulah cara jawab dia. So, okey ke korang? Faham ke? Alright, so formula akhir. Alright, ni H, yang ini senang je sebenarnya. Ini ratio biasa je. Okey, tengok cikgu cakap. Katakanlah, korang bayangkan, katakanlah korang ada lens kat sini, lepas korang ada objek. Objek korang adalah 2 cm. Right, ketinggian dia 2 cm. Lepas tu image dia 6 cm. Okey, nak tanya, berapa kali ganda dia membesar? Dia membesar berapa kali ganda? Yes, Cindy, betul. Yes, Zulaifah. Yes, Mazni. Alright, so logiknya daripada 2 nak jadi 6. Sifir berapa? 3 lah kan? So darab 3. Itu korang punya logik. Betul. Cuma kalau dalam exam, nombor dia, kalau dia bagi nombor pelik-pelik, susah lah nak kira. So apa yang kita buat adalah, ini formula dia.
So M ni adalah pembesaran ataupun magnification. Alright, so magnification adalah berapa kali dia besarkan size objek tu. So dalam kes ni HI adalah image punya tinggi, height. Alright, HO adalah objek punya height. Okay, ketinggian objek. So dalam kes ni HI dia adalah 6 sebab image. So 6 bahagi dengan 2 dapatlah 3. Dia punya magnification. Alright, tak ada unit sebab ratio. Tapi, okay, jangan salah faham. Kalau objek dia adalah 2, jap, sabar. Kalau objek dia adalah, objek dia 6. Objek dia 9. Okay, objek dia 9, lepas tu image dia 3. So, berapa dia punya magnification? Ni objek, ni image. Berapa dia punya magnification? Alright, so yang ini kalau korang tengok nak kata 3 kali ganda, betul lah 3 kali ganda, tapi 3 kali ganda lagi kecil kan? Alright, so bukan negatif tau, tetapi dia macam ni. Still pakai formula yang sama. So image kita 3. So 3 bahagi dengan 9. So 1/3. Ini kita punya magnification. Bila magnification dalam pecahan, maksudnya dia jadi lagi kecil. Alright, so macam itulah cerita dia. Okay, ini adalah satu formula untuk magnification dan last kali formula untuk magnification adalah V bahagi U. V dengan U maksud dia sama macam yang kita belajar sebelum ni. V adalah jarak image. Biasanya kita akan terus buat 1/3. Alright, so ini adalah length. Alright, lepas tu ini adalah kita punya objek. Alright, objek kita kat sini. Okay, jarak ni adalah 2 cm contoh. Lepas tu kita dapat image kat sini 8 cm contoh. So, jarak objek adalah U. Jarak image adalah V. So, berapa magnification? Alright, yes. Yang ni simple kan? Okay, kita upgrade satu lagi Sekejap, korang try yang ni. Okay, cari X. Senang je sebenarnya, saja je. Try cari X. Wah, bagus semua orang. Yes, try. Jawapan korang betul by the way. Alright, so inilah cara dia nak tanya soalan dalam exam. Dia memang betul dia ajar korang formula macam ni. Ataupun macam ni. Tapi tiba-tiba dalam exam dia tanya yang macam ni. Jadi korang kena betul-betul faham dan kena boleh relate dalam exam nanti. Bukan setakat ni je tau. Kan tiba-tiba dia gabung dengan formula 1/f. Right? So inilah cara dia. So pada siapa yang tak dapat nak bagi tahu, mula-mula kita ada 2 cm sebagai kita punya HO. Lepas tu ni adalah 6 cm kita punya HI. So M adalah HI bahagi HO. So maksudnya kita ada 6 bahagi dengan 2. So korang dapat 3 kali magnification. Alright. So M yang sama ni adalah kita guna untuk
V dengan U ni pula. So kita dah tahu kita punya M adalah 3 sama dengan V adalah X bahagi dengan U kita adalah 4. So darab kita pun dapat X sama dengan 12. Alright, so macam itulah cerita dia. So setakat ni faham ke?